Haji. Pakai baju tak? Pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sama-sama berada di rumah Allah. Sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjemaah dan seterusnya kita dapat bersama-sama tambah ilmu pengetahuan kita, tambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dalam bulan Sya'ban yang hampir masuk separuh dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kekalkan nikmat kesihatan kepada kita untuk kita sama-sama melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dirindui oleh semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kita seperti biasa, iaitu seterusnya sahabat Nabi yang bernama Zulbijadain. Zulbijadain ataupun nama sebelum beliau memeluk agama Islam adalah Abdul Uzza. Nama dia sebelum dia memeluk agama Islam Abdul Uzza. Ataupun setelah dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi gelaran Zulbijadain. Kenapa? Maka cerita lepas pada dia. Jadi Abdul Uzza ini dia dilahirkan di Makkatul Mukarramah. Dia lahir di Mekah dan dia telah kehilangan ayahnya ketika mana dia masih kecil. Ketika mana dia masih kecil, dia telah kematian ayahnya. Dan sejak daripada itu, pak saudara dia telah ambil dia sebagai anak. Kerana pak saudara dia ni tak ada anak. Maka dia ambil anak saudara dia tu, dijadikan anak dia sendiri. Dan dia telah membesar dalam kemewahan. Pak saudara dia orang kaya. Pak saudara dia ni pitih banyak, orang kaya. Maka dia hidup sejak daripada kecil sampailah besar dalam keadaan pitih banyak, dalam keadaan cukup mewah. Kerana pak saudara dia tu adalah daripada kalangan orang kaya.
ketika dia besar, ketika mana dia sudah dewasa lah. Ketika mana dia sudah dewasa, umur dia ni umur pemuda, masa tu Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi sudah berada di Madinah dan dia orang panggil teringin untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tak gamuk kerana pok saudara dia ni. Dia tak berani nak tinggal pok saudara dia ni. Kalau tinggal agak kena pergi Madinah lah. Walau bagaimanapun dalam dia sentiasa berada di, orang panggil, di pertengahan jalan. Di pertengahan jalan daripada Mekah menuju ke Madinah. Tengah-tengah jalan tu, dia sentiasa tanya khabar. Dia sentiasa bertanya, ada gapo di Madinah? Siapa Muhammad? Bagaimana keadaan Muhammad? Bagaimana keadaan Madinah? Dia sentiasa tanya orang yang orang panggil ke Madinah dan keluar daripada Madinah. Dia tanya semua. Nabi ni bagaimana, keadaan dia bagaimana, agama yang dia bawa bagaimana. Akhir sekali, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia peluk agama Islam. Dia peluk agama Islam ni masa dia tak jumpa lagi dengan Nabi. Dengar cerita molek-molek, dengar perangai comel, macam-macam hak baik-baik dia dengar pasal Nabi ni, menyebabkan dia tertarik dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk Islam senyap-senyap. Dia tak royak kopok saudara dia. Dia masuk Islam senyap-senyap, dan setiap kali dia nak pergi semaya, dia berada dia pergi ke gunung-gunung, di celah-celah gunung, maka dia semaya situlah. Dia semaya situ di celah-celah gunung, jauh daripada orang Mekah, jauh daripada perkampungan dia. Berapa lama? Disebut dalam sirah Nabawiyah selama 3 tahun. Dia duduk semaya di celah-celah lereng bukit selama 3 tahun. Sampailah satu masa dia sentiasa mengharapkan pok saudara dia ni peluk agama Islam. Masa tu tersebar dah agama Islamnya muka 3 tahun dah. Dia mengharapkan pok saudara dia ni peluk agama Islam. Tapi dia tunggu, tak masuk Islam juga. Maka dia kata, siapa masa dah, aku kena berterus terang dengan pok saudara aku. Sebab aku ni tak sabar dah nak pergi ke Madinah, nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat-sangat rindu. Akhir sekali, dia pergi jumpa dengan pok saudara dia. Dia berterus terang. Dia kata, aku ni sudah memeluk agama Islam. Dan aku harap pok saudara pun masuk Islam juga sebagaimana aku. Bila dengar lagu tu kak, marahlah pok saudara dia. Marah pok saudara dia ni, sampai satu tahap dia ugu. Kalau mu peluk agama Islam, aku akan tarik semua kemewahan-kemewahan. Aku akan tarik duit-duitmu, kemewahan-kemewahanmu, tempat tinggalmu, segala-gala. Hak aku bagi kepadamu dulu, aku akan ambil belakang. Tak ninggal satu kepadamu. Dia ugu Abdul Uzza ataupun Zulbijadain. Tetapi Zulbijadain ini orang iman dia kuat, iman dia teguh.
email dia kukuh, maka dia kata, tak apa, aku tak kisah. Aku tak kisah dengan kemewahan yang ada kepada aku. Kekayaan hok mu bagi kepada aku, gapo-gapo pun. Aku ni, segala-gala mu bagi kepada aku tak ada masalah. Kalau mu nak tarik balik, kalau mu tak sebagi kepada aku, tak ada masalah. Akhir sekali, meme dia tekad dan juga nekat untuk ke Madinah Al-Munawwarah. Anak ayatnya, orang panggil istiqamah di atas agama. Keyakinan di atas agama, walaupun daripada kecil lagi pok saudara dia ni, pera dia, bagi kemewahan kepada dia, tetapi apabila bertembung dengan agama, kepentingan agama, dia tinggal kemewahan dunia, dia tinggal segala-gala untuk dia berpegang dengan agama dia. Maknanya dia faham, hidup atas dunia ni bukan nak mewah semata-mata, bukan nak kaya semata-mata, tetapi hak penting sekali kena jaga agama. Kena jaga agama, kena orang panggil beramal dengan agama, dia hidup dengan agama. Tak ada guna duit banyak, mewah, tetapi kita tinggal agama, kita lalai dengan agama, maka hidup kita atas dunia ni adalah sia-sia. Adalah sia-sia dan juga hina. Siapa satu masa, bila dia nak pergi ke Madinah, memang betul sungguhlah, pak saudara dia ni tarik balik. Kutip belakang, ambil belakang. Hak ninggalnya ke apa? Pakaian yang ada di badan dia. Hak tu dah ninggal. Disebut dalam sirah, dia pakai kain tebal. Hak tinggal ke dianya adalah kain tebal yang membalut tubuh dia. Supaya kita ihram lah. Seolah-olah kain ihram. Tinggal hak tu je di tubuh dia. Hak lain tu dia kutip habis. Duitnya kalau lah ni gak kereta, motor, macam-macam. Tapi dia ni tetap nak ke Madinah Al-Munawwarah, nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Susah nak cari orang lagu ni. Lah ni. Sanggup tinggal kemewahan dunia dengan macam-macam duitnya, keretanya, rumahnya, macam-macam. Akhir sekali tinggal selas pinggir. Tinggal kain tebal hak balut tubuh dia. Maka sebelum dia hijrah ke Madinah, kain dia tadi tu dia kerak dua. Kain yang selah di tubuh dia, kain kasar hak selah di tubuh dia tu, dia pun kerak dua. Dia kerak dua, dia buat baju selah, dia buat kain sarung lah, mudah-mudah faham, kain sarung selah, baju selah. Dengan kain hak tebal tu, dia kerak dua, pakai baju, dia buat baju dan juga dia buat kain sarung. Mudah kita nak faham. Barulah dia orang panggil bergerak ataupun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sapalah dia di Masjid Nabawi. Bila sapa di Masjid Nabawi, masa tu dia sapa tengah malam. Dia tidur di Masjid Nabawi. Esok ke tu dia tunggu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sembahyang subuh. Maka Nabi pun mari. Sukalah dia. Berkaca mata dia. Kita rindu kepada orang. Kita sayang kepada orang ni. Kalau kita jumpa dengan dia, kita rasa gembira. Kita rasa suka. Lagu itulah. Bayangkan kalau kita jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gak, orang panggil speechless. Tak ada benda, tak boleh nak gambarkan betapa gembiranya orang panggil Zulbijadain. Berair mata dia, suka jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ni perangai dia, tabiat dia, hak kita, hak tok email kita kena buat. Sebelum dia semaya, dia akan tengok kepada makmum-makmum dia. Dia akan tengok. Ni hak mana ada, hak mana tak ada. Ni baru mari masjid ni. Orang panggil muka baru. Muka baru. Sebab tu, sebelum semaya ni,
kita kena ngadap. Ngadap makmum kita tengok. Kita tengok bagaimana soh kita, betul ke, belok ke, ada kosong ke, ada mana. Sini tak apa, munggu dia besok dah. Besok dah tak apa. Tapi kalau kita semaya kapur ni, dia kadang-kadang kita kena orang panggil kapur, kita kena guide dia. Kita kena tolong dia. Kadang-kadang soh yang pertama penuh. Mari nak buat soh yang kedua, dia duduk alik kanan, dia duduk alik kiri. Kita belajar dalam kitab fiqh, bermulanya soh baru ni di belakang tu imam. Sebab tu soh yang pertama, dia kena bermula di tengah. Tengah tu, biar penuh tengah, barulah dia berkembang. Kanan kiri, kanan kiri. Penuh soh pertama, soh kedua ni nak duduk mana? Soh kedua ni nak duduk mana? Dia kena duduk belakang tu imam. Kalau tu imam sini, bermulanya soh yang kedua belakang tu imam. Barulah berkembang. Jadi tak betul lah. Soh yang kedua tak ada orang duduk alik kanan, duduk alik kiri, tengok gelohong. Tu kita ngaji dalam kitab fiqh. Kalau kita ngaji dalam kitab fiqh, contoh soh yang pertama ni, orang panggil pah keluar. Pah keluar, panjang. Kalau majlis kita sekat tu ya. Tapi kalau majlis lain contoh, majlis hok soh dia panggil pah keluar. Ada orang semayang luar. Ulama bahas. Mana pahala dia banyak? Pahala dia banyak mana? Sama ada dia duduk belakang tok imam ataupun dia duduk belakang tok imam sah yang kedua. Berbanding dengan orang duduk di sah pertama tapi ujung sekali. Maka ulama-ulama kata kok mana-mana pun sah yang pertama fadilat ia lebih besar walaupun dia duduk jauh daripada tok imam. Tu hak kita ngaji dalam kitab fiqh. Jadi Nabi ni dia tengok. Sahabat ni ada, sahabat ni tak ada. Jadi lepas maya subuh, ketika nak maya subuh Nabi perasan, ni ada orang baru ni. Tak je tengok dia ni siapa. Maka Nabi tanya dia, mu ni mari mana? Nabi tanya, mu ni mari mana? Mu ni daripada kabilah mana? Dia peroyak kepada Nabi, aku ni bernama Abdul Uzza. Dia kata aku ni bernama Abdul Uzza. Maka Nabi kata, bermula daripada hari ni, namamu adalah Abdullah. Bukannya Abdul Uzza. Uzza ni itulah berhala lah. Demi Lata dan juga Uzza. Maka bila jumpa dengan Nabi, Nabi pun bagi namamu ni Abdullah. Bukannya Abdul Uzza, tapi namamu ni adalah Abdullah. Maka bermula situlah sahabat-sahabat panggil dia Abdullah. Panggil Abdullah. Dia duduk di Madinah ni, memang dia tak pernah tinggal Nabi. Dia sentiasa orang panggil berdamping dengan Nabi. Duduk dengan Nabi. Di mana-mana duduk dengan Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapalah Nabi panggil dia ni Al-Awwah. Gelar dia yang lain bernama Al-Awwah. Al-Awwah ni bermaksud orang yang sentiasa merintih ketika berdoa sebab takut kepada Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika mana Nabi dengan sahabat-sahabat dia lalu. Tiba-tiba sahabat dengar suara Abdullah ni duduk berdoa dengan kuat, duduk baca dalam semaya dengan kuat, duduk berdoa, duduk merintih dengan kuat. Sahabat tanya, siapa tu? Itulah adalah Al-Awwah. Itu adalah Abdullah. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berdoa kepada Allah, dia rasa takut, dia rasa gerung dengan doa dia, mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia kerana takut dengan azab, takut dengan orang panggil azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi panggil Al-Awwah, orang yang sentiasa berdoa dan merintih. Siapa yang mengalir air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga
Nabi bagi gelaran Zul Bijadain. Apa? Bijadain ni maknanya dua kain tebal. Sebab tadilah dua kain tebal, kain sarung selah. Lepas tu baju selah. Maka Zu al-Bijadain ini orang yang mempunyai dua kain tebal. Nabi gelar ke dia Zul Bijadain. Orang lelaki sahabat Nabi yang mempunyai dua kain tebal. Dia sentiasa bila dia peluk agama Islam, dia tak pernah orang panggil tinggal peperangan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dalam satu peperangan, iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk ni, Zul Bijadain ni minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia ni mati syahid. Dia minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku minta doa denganmu supaya mu doa kepada aku supaya aku syahid dalam peperangan Tabuk. Minta dengan Nabi. Bukannya minta dengan Nabi supaya aku ni selamat daripada perang Tabuk, supaya aku ni tidak mati dalam perang Tabuk. Tapi dia minta dengan Nabi nak mati syahid. Ni sahabat Nabi. Nak mati. Kerana mati syahid ni bukannya mati biasa. Banyak kelebihan dia. Dia minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku? Nabi berdoa kepada dia supaya dia selamat daripada syahid dalam perang Tabuk. Terbalik. Dia minta syahid dalam perang Tabuk. Tapi Nabi doa kepada dia supaya dia selamat daripada perang Tabuk. Dia doa Nabi ni makbul lah. Doa Nabi ni makbul. Dia tidak syahid dalam perang Tabuk. Lepas Nabi berdoa kepada dia, Nabi pun royak kepada dia, "Iza kharajta ghaziyan fi sabilillah, famaritta, famutu, fa anta syahid. Wa iza jama'at bika rabbatuka fasaqatat, fakutilta, fa anta syahid." Nabi kata, sekiranya kamu berangkat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan itu mu sakit, dia kamu mati, famarita, kamu sakit, famutu, tiba-tiba kamu mati, fa anta syahid, maka kamu akan mendapat syahid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza jama'at bika dabbatuka, dan apabila kamu dalam perjalanan, orang panggil fi sabilillah, tiba-tiba haiwan kenderaan kamu tadi mengamuk. Kuda mengamuk, kau mengamuk. Fasaqatat, tiba-tiba kamu jatuh daripada kenderaan kamu. Fakutilta, maka kamu terbunuh. Maka fa anta syahid, maka kamu pun akan dikira syahid. Nabi royak kepada Zulbijain. Dalam perjalanan, mu nak berjual, mu nak menegakkan agama Allah. Tiba-tiba kamu mati, kamu syahid. Dia tiba-tiba kenderaan mu naik, jatuh. Wal'iyazabillah, kalau lah ni gak, orang panggil aksiden kau terbabah, kau tak kira lah. Maka kamu dikira syahid. Ni, orang panggil hadis lah. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, sebagaimana bersebut sama-sama dah, syahid ni, kelebihan dia sangat-sangat banyak. Dia syahid ini, dia ada tiga. Dia ada syahid dunia akhirat. Dia ada syahid dunia, dan juga ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ni, orang panggil orang Islam yang berjuang di medan peperangan, lawan orang kafir, maka dia mati. Dia perang tu kerana Allah. Tiba-tiba dia mati, maka dia syahid dunia akhirat. Sebab apa? Sebab dia mati di medan peperangan, lawan orang kafir, niat kerana Allah. Maka haram kita solat jenazah ke atas dia, haram kita mandikan jenazah dia, dan kita tanam dalam kubur dengan pakaian dia. Kerana malaikat berubuk
nak solat jenazah ke atas jenazah tadi. Tu syahid dunia akhirat. Manakala syahid dunia, pergi lawan orang kafir juga. Di medan peperangan. Tapi niat dia bukan kerana Allah. Nak suruh ke panggil nama dia. Nak suruh orang kenal nama dia. Nak suruh dengan orang mati. Sebagaimana hak nombor 1 tadi. Syahid dunia akhirat. Tak disembahyang ke. Tidak dikafan ke. Tidak dimandi ke. Tapi di akhirat kelak. Tak ada satu kelebihan. Tak ada satu. Yang ketiga dia panggil syahid. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni lah. Ulama-ulama sebut dalam hadis. Syahid akhirat ni dia kata. Asyahidu khamsah. Syahid ni ada 5. Ada kata syahid ni ada 6. Banyak-banyak daripada 6. Banyak-banyak daripada 5. Iaitu. Waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa-siapa yang mati kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikira syahid juga. Iaitu kita mati kerana pertahankan agama kita, kita mati kerana kita perjuangkan agama kita, tiba-tiba Allah Taala ambil nyawa kita, maka kita dikira syahid. Ini syahid dunia. Syahid akhirat. Bila orang ni mati, atas dunia dia dikafankan, atas dunia dia disembahyangkan, dan dia ditanam, dimandikan. Tetapi di akhirat kelak, dia akan mendapat pahala dan juga ganjaran. Sebagaimana orang yang mati di medan peperangan. Ini disebut dalam hadis. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa-siapa yang mati terbunuh di medan menegakkan agama Allah, maka dia syahid. Siapa-siapa yang terbunuh dalam menegakkan agama Allah, dia mati syahid. Dan siapa-siapa yang mati kerana penyakit ta'un, dia juga syahid. Dan siapa-siapa yang mati kerana penyakit yang ada di dalam perut dia, maka dikira sebagai syahid. Ini hadis sahih. Nak ayat kelebihan orang yang mati syahid ini banyak. Mati bukannya syahid ini berlawan dengan orang kafir di medan peperangan saja. Hak tu syahid yang terbesar. Tapi kita duduk dalam negara kita. Duduk dalam negara yang tidak berlakunya peperangan. Tidak berlawan dengan orang kafir. Tapi kita tegakkan agama Allah. Kita bela agama Allah. Kita sebar agama Allah. Tiba-tiba hak gapo-gapo hak kita buat tadi, Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Maka dikira syahid juga. Tetapi syahid akhirat. Akhirat kelak. Barulah Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita. Dengan doa Nabi royak tadi tu, Allah Ta'ala makbul. Makbul tu bagaimana? Disebut dalam sirah Nabawiyah, dalam perjalanan pulang daripada perang Tabuk, Zulbijadain dia kena gapo? Dia kena demam. Demam dia. Dalam perjalanan pulang tu dia demam. Disebut dalam sirah juga, dia Tabuk sendiri. Lepas perang, dia demam. Bila dia demam, maka demam dia tadi menyebabkan dia mati. Demam panas berkali. Disebabkan demam dia tu, akhir sekali Zulbijadain ini mati. Betul hak Nabi royak. Walaupun dia tidak mati dalam medan peperangan, tetapi dia berada berjuang menegakkan agama Allah. Akhir sekali dia mati. Bukannya syahid dalam medan peperangan, tetapi dia syahid juga kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila Zulbijadain ini mati, nak royaknya besarnya jasa sayangnya Nabi kepada Zulbijadain ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi sendiri gali kubur. Nabi sendiri bersama-sama dengan sahabat dia gali kubur
bukan setakat Nabi sendiri hok gali kubur dengan sahabat-sahabat dia. Nabi turun dalam liang lahat untuk sambut jenazah Zulbijadain. Anak ayat hebat tu hebatnya. Jarang kita dengar sahabat Nabi ni, Nabi duduk, Nabi sambut dia ketika mana Nabi berada dalam liang kubur. Liang kubur. Maka bila siap gali kubur, Nabi pun turun. Bila Nabi turun, Nabi pun bersama-sama dengan Nabi itu adanya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Maka Nabi kata, hala jasad Zulbijadain ini, aku nak pegang jasad dia aku nak letak dalam kubur. Maka Saidina Umar dan juga Abu Bakar hala. Bersama-sama sahabat lain hala. Maka Nabi pun sambut. Nabi pun letak jenazah Zulbijadain. Nabi pun kata, Allahumma inni amsaitu anhu radiyan farda anhu. Nabi kata, pada malam ni aku redha kepadamu wahai Zulbijadain, farda anhu, maka Allah Ta'ala redha kepada kamu. Ini doa yang khusus lah. Doa yang khusus kepada Zulbijadain. Allahumma inni amsaitu anhu radiyan farda anhu. Wahai Tuhanku, pada malam ni aku redha kepada Zulbijadain, maka Allah Ta'ala redha kepada kamu. Nak gapo lagi atas dunia? Allah Ta'ala redha, Nabi kita redha, maka tak berguna dah benda-benda lain. Tak bernilai dah benda-benda lain. Apa? Sebab Allah Ta'ala redha, Nabi pun redha dengan kematian yang berlaku, yang dilakukan oleh yang orang panggil yang terjadi kepada Zulbijadain. Masa tu Abdullah bin Mas'ud tengok Nabi gali kubur, Nabi turun ke liang lahat sambut jenazah Zulbijadain. Lepas tu Nabi pula berdoa kepada dia. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, demi Allah, aku nak juga walaupun sekali Nabi buat kepada aku sebagaimana Nabi buat kepada Zulbijadain ini. Aku nak sangat-sangat Nabi buat sambut aku, gali kubur kepada aku, sambut aku, doa pula kepada aku. Aku nak sangat-sangat walaupun sekali. Sedangkan aku ni masuk Islam ni 15 tahun. Lama daripada Zulbijadain. Nak ayatnya Zulbijadain ni baru je peluk agama Islam. Tetapi layanan Nabi, sayangnya Nabi dia ni, seolah-olah dia ni sudah lama memeluk agama Islam. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, aku ni lama pada dia masuk Islam. Aku nak Nabi buat lagu tu kepada aku walaupun sekali. Ini kelebihan yang ada kepada Zulbijadain. Kelebihan ini yang ada kepada beliau menyebabkan sahabat-sahabat lain ni orang panggil sukalah. Nak kata deki tak baik, suka. Tengok layanan gembira. Layanan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab perjalanan hidup dia. Dia tinggal kemewahan dunia. Dia tinggal segala-gala yang ada kepada dia. Sanggup untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang ada kepada sahabat-sahabat Nabi, yang kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita rasa deki. Kita rasa ruginya aku ni tidak hidup pada zaman Nabi, kerana banyak kelebihan-kelebihan yang ada kepada sahabat-sahabat Nabi. Walau bagaimanapun, kita tidak sahabat Nabi, kita tidak tabi'in, kita tidak sahabat Nabi, tetapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada kelebihan. Kelebihan kita bukan kerana kita ni sahabat Nabi, memang dak dah.
Bukan kerana kita ni tabi'in, tidak dah. Tetapi kelebihan kita, kita dapat peluang untuk masuk syurga, untuk dapat pahala yang banyak dengan kita jaga agama kita. Dengan kita pertahankan agama kita. Dengan kita bela agama kita. Maka dengan kita buat kerja tadi, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa, ataupun Allah Ta'ala uji kita dengan kesakitan, tiba-tiba kita mati, maka insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala kita akan mendapat pahala syahid oleh Allah Ta'ala bila di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang Abu sama-sama baca, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebut dalam hadis mata yang tak ingat dalam bahasa Arab. Man sa'ala syahadata bisidqin. Mari dah. Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa imma ta'ala fi rashi aw kama. Man sa'ala syahadah. Siapa-siapa yang minta dengan Allah Ta'ala untuk mati syahid. Dengan niat dia kerana Allah bisidqin. Dia hidup atas dunia, dia minta dengan Allah untuk mati syahid. Nak mati syahid ini sebagaimana Ambo sebut tadi lah. Kalau kita dalam konteks kita ni, iaitu kita tegukkan agama, kita bela agama kita pertahan agama kita berjuang agama kita kerana Allah. Bisidqin, kerana Allah. Tiba-tiba, kita mati. Ataupun kita sakit. Maka Nabi kata, ballaghahu Allahu manazil syuhada. Allah Ta'ala akan letak kita, akan angkat kita manazil syuhada. Duduk sekali dengan orang-orang yang mati syahid di medan peperangan. Hak mati medan peperangan, hak tak kena mandi, hak tak kena semaya, hak tanah dengan pakaian dia. Kita duduk sara tu. Wa imma ta'ala fi rasyik. Sekalipun kita mati di atas katil kita. Kita, Allah Ta'ala bagi ujian sakit. Tapi sakit kita tu, dalam keadaan kita tegukkan agama. Kita bela agama, kita berjuang agama, maka sebab kita atas katil. Sebab kita atas katil tu menyebabkan kita mati, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, kerana keikhlasan kita kepada Allah, manazilas syuhada ballaghahu Allahu manazilas syuhada. Allah Ta'ala akan letak kita bersama-sama dengan syuhada di akhirat kelak. Ni peluang yang ada kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbentang luah depan kita untuk kita ambil, untuk kita rebut, untuk kita laksanakan, untuk kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan peluang ni kita ambil. Kita ambil sungguh-sungguh, kita buat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tengok usaha kita. Allah Ta'ala tengok niat kita. Allah Ta'ala tengok kesugahan kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita mendapat pahala syahid daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nak masuk bulan Ramadan, maka kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul untuk kita tambah ibadat kita topak pahala kita topak segala-gala. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang lain. Itulah orang panggil pengajaran yang kita boleh ambil daripada Zulbijadain, kerana kesungguhan dia, kerana dia tidak tamak kepada dunia, kerana dia istiqamah di atas agama Allah. Maka Nabi memberi penghormatan kepada dia. Nabi sambut jenazah dia. Nabi tunggu dalam lialahat untuk menyambut jenazah Zulbijadain. Dan Nabi berdoa kepada dia, aku redha kepadamu, maka Allah Ta'ala redha kepada kamu. Cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala kuatkan semangat kita. Dan kita dapat melakukan amal ibadat kita dengan baik dan juga dengan sempurna. Aqulu qali hadza wa sallallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.